Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama anda dalam agenda Awani Malaysia Memilih. Sekitar 11 jam sahaja lagi, pusat-pusat pengundian di seluruh negara akan dibuka. Lebih jutaan rakyat Malaysia akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi dan pada detik ini saya bersama dengan ramai lagi ratusan masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing dan juga menuju ke destinasi masing-masing untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Dan sekarang ini juga di platform digital kami bawakan secara langsung liputan dan juga amanat-amanat khas yang diberikan oleh ketua-ketua parti untuk memenangi undi anda di saat-saat akhir. Apakah erti semua ini? Bagaimanakah ayunan undian dan juga ayunan sokongan dapat dilakukan pada saat-saat sekitar 3 jam sahaja yang berbaki untuk kempen politik berakhir? Dan bagaimana sebenarnya semangat anak muda, mereka yang pulang mengundi ini dapat digembleng sebaik mungkin dan juga dapat mengubah keputusan yang bakal dilakukan esok. Esok adalah hari penentunya. Kita rakyat Malaysia adalah bos untuk menentukan masa depan negara ini. Saya bersama dengan fellow pendidik Ilham Center. Terima kasih saudara Mujibu yang baru saja pulang dan juga tiba di Lembah Kelang ini setelah melakukan pendidikan di seluruh negara. Ilham Center juga mengeluarkan dapatan yang saya rasa fresh from the oven. Tapi saudara Mujibu, mungkin kita dapat lihat situasi pada ketika ini. 3 jam terakhir ini bagaimana dimanipulasikan dengan baik oleh pemimpin-pemimpin politik. Ketika inilah mereka mengutarakan semula manifesto dan tawaran mereka. Tapi sejauh manakah sentimen di bawah mampu dihayun dan juga diubah pada ketika ini berdasarkan dapatan daripada Ilham Center? Ya, apa yang kita dapati di lapangan tentang hayunan saat-saat akhir ini banyak dilakukan oleh mereka yang pertama kali mengundi dan juga golongan muda yang berumur 18 hingga 20 dan juga mereka yang berumur belia di antara 20 hingga 39. Kerana hayunan saat akhir ini banyak ditentukan berdasarkan persepsi mereka, berdasarkan siapa yang mempengaruhi mereka, terutamanya kita bercakap tentang circle terdekat mereka ini, keluarga, ibu bapa, rakan-rakan. Dan mereka ini walaupun ada yang dipengaruhi oleh ibu bapa, ada yang membuat pertimbangan berdasarkan diskusi-diskusi terbuka di media sosial. Tapi dalam masa yang sama juga mereka itu seolah-olah mengambil kesemua aspek itu untuk menjadi pertimbangan dan berpendapat bahawa mereka akan melakukan keputusan sehingga ke minit-minit terakhir hari pengundian. Maknanya kalau besok mereka berada di kotak undi itu, di situ pun keputusannya masih lagi boleh berubah dan apa yang dicernakan di dalam kotak itu adalah dapatan mereka yang terakhir yang mereka rasakan itu terbaik. Jadi saya berpandangan parti-parti politik mana juga yang mahu menawan undi mereka ini perlu melihat bagaimana untuk menangkap imajinasi pengundi-pengundi begini. Kerana jelas pada ketika ini hanya 3 jam baki kempen berakhir dan 11 jam tempoh untuk kita tiba ke kotak undi pada pukul 8 pagi dan besok. Pintu pagar dibuka. Ya, pintu pagar dibuka. Saya rasa pertimbangan menangkap imajinasi itu menjadi persoalan yang paling besar. Maka pada ketika ini saya rasa dalam tempoh 3 jam kempen mega ini akan berlangsung dan sudah tentulah bagaimana kempen-kempen mega ini disiarkan secara langsung terutamanya menerusi platform-platform digital, media sosial dan sebagainya. Dan yang paling penting juga bagaimana setiap parti itu menggerakkan jentera akar umbi dengan menggunakan elemen kekeluargaan, kekerabatan, jaringan itu yang paling penting ya Zul. Untuk kalau boleh mempengaruhi ibu bapa dan rakan-rakan rapat bagi memastikan mereka ini boleh menasihati dan mempengaruhi di saat Tapi akhir. saudara Mujibu, negara berdepan dengan kemudian politik sejak 4 tahun yang lepas. Cerita politik tak sudah-sudah, drama pun tak sudah. Apabila bertanyakan dengan responden, bertanyakan dengan orang ramai, adakah mereka sudah buat keputusan ataupun mereka masih lagi macam Mujibu kata boleh diubah keputusan mereka di saat akhir itu? Ya, apa yang saya perhatikan ya Zul, kebanyakan mereka ini mengatakan bahawa ibu bapa memainkan pengaruh yang besar. Tetapi itu anak-anak muda ni. Ya, tetapi majoriti mereka mengatakan bahawa walaupun kami menerima nasihat itu, menerima masukan dan input mereka, pengalaman mereka, cerita mereka, apatah lagi kalau kita bercakap tentang mereka yang mempunyai keluarga yang berlatar belakangkan parti politik. Tetapi mereka juga mengatakan bahawa ini adalah hak kami. Dan kami merasakan kami sudah ada pilihan tersendiri yang mana pada ketika ini walaupun sudah ada sesiapa yang kami mahu undi itu, tetapi dia masih lagi boleh berubah berdasarkan apa yang mereka rasakan penting adalah pertimbangan di saat akhir. Kerana swing ini akan menentukan terutamanya bila kita bercakap tentang kerusi-kerusi panas dan kerusi-kerusi kelabu. Ya, apabila kerusi-kerusi ini barangkali saya rasa akan ditentukan berdasarkan siapa
yang mampu menawan dan menangkap perhatian imajinasi pengundi-pengundi yang besar ini, ya, untuk mendapat suntikan rejuvenasi bagi memilih mereka di saat-saat akhir ini kritikal, saya rasa. Keberkesanan rayuan tawaran di saat-saat akhir ini, kempen-kempen mega yang dilakukan, dan setiap parti politik dan juga ahli-ahli politik juga memainkan sentuhan pribadi mereka di saat-saat akhir, mengutus surat, mengutuskan video yang very personal. Sejauh mana ini berkesan pada ketika ini? Dan juga Saudara Mujibu, bagaimana kita melihat bahawa tone suara, cara nada berkempen juga mungkin berbeza dalam tempoh 24 jam ini berbanding semalam. Hari ini mungkin lebih lembut. Bagaimana perhatian Saudara Mujibu? Ya, saya rasa memang di saat-saat akhir ni sentuhan peribadi itu lebih berkesan berbanding dengan apa yang telah berlaku sepanjang 2 minggu. Apa yang pasti saya rasa bagaimana juga cara sentuhan peribadi itu diberikan oleh parti-parti politik itu banyak berkait rapat dengan sejauh mana konten kepada sentuhan peribadi itu berjaya diolah bagi memastikan dia benar-benar mampu menangkap imajinasi pengundi ini. Dan sudah tentulah bila kita bercakap tentang menangkap imajinasi, saya rasa dalam hal ini dia tidak berkait rapat dengan manifesto dan sebagainya, kerana apa yang saya perhatikan, tebal sangat manifesto kadang-kadang. Apa yang saya perhatikan di sana ini adalah bagaimana parti-parti politik itu mampu menangkap imajinasi itu dengan memberikan satu jajaran kepada apa yang sebenarnya anak muda ataupun pengundi mahukan. Saya rasa dalam hal ini parti-parti politik tahu, ya, mereka ini sebenarnya mempunyai kehendak yang serupa dan sepunya, ya, tetapi bagaimana untuk menyasarkan bagi memastikan ia benar-benar dipahami oleh kelompok dan segmen tertentu di dalam pengundi itu yang barangkali perlu. Dan sudah tentulah dalam hal ini saya rasa parti-parti politik dengan pengalaman dan juga data yang mereka perolehi menerusi jentera dan akar umbi di bawah ini, saya rasa akan ditala dengan betul dan sebaiknya. Cuma bagi saya pada ketika ini barangkali juga kita terlupa bahawa satu sisi dan segmen terpenting dalam pilihan raya ini adalah pengundi akar umbi itu sendiri, kerana inilah inilah yang sepatutnya dijaga pada saat ini dengan memastikan setelah mengenal pasti kawasan putih, kawasan kelabu, kawasan hitam, kerana saya rasa untuk menantikan undi di saat-saat akhir ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Jadi bagi saya lebih baik, lebih bijak untuk memastikan jentera ini, ya, bagaimana memikirkan cara untuk memastikan pengundi putih ini berjaya dimobilisasikan besok. Saudara Mujibu, bagaimana kalau kita melihat, saya membaca laporan Ilham Center yang dikeluarkan setiap beberapa jam yang lepas, dapat dikenal pasti kawasan yang boleh dimenangi oleh parti ABC. Sekitar 26 kawasan parlimen yang berada dalam penilaian 50-50. Namun kita tahu juga pengundi luar kawasan juga tinggi. Itu sebab kalau kita lihat cuti yang diberikan hari ini dan juga semalam pun jalan dah mula sesak. Ketepatan prediksi yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan pengkaji dan juga ketepatan jentera-jentera parti pada ketika ini, sejauh manakah itu dapat memberikan kejutan hari esok? Saya rasa semua badan-badan pemikir yang melakukan kajian lapangan masing-masing itu bersetuju bahawa definisi tentang kawasan 50-50, kawasan kelabu ataupun kursi panas itu, dia boleh dicirikan berdasarkan dua angkubah. Satu, calon heavyweight versus calon heavyweight, dan sudah tentulah calon heavyweight diletakkan di kawasan berisiko. Seperti Sungai Buloh ini Sungai Buloh ini. Ya, walaupun kita kata naratif yang dibawa oleh calon terutamanya KJ lah, ya. Ini menepati ciri-ciri yang kita kategorikan sebagai calon heavyweight berada di kawasan berisiko. Ya, saya rasa dalam hal ini mengenal pasti itu ada ciri-cirinya tersendiri, tetapi saya rasa rakan-rakan yang melakukan kajian, ya, baik daripada institusi pengajian tinggi, daripada badan-badan pemikir ataupun parti politik sendiri, ya, mereka merasakan inilah kategori yang sesuai untuk mendefinisikan kawasan putih dan kawasan hitam ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tren yang menjadikan kawasan ini berbeza, barangkali berat sekali adalah bagaimana keadaan semasa pada ketika itu yang menjadikan kawasan kursi-kursi yang selamat bagi pada parti-parti politik tertentu, parti A atau parti B, akhirnya menjadi kawasan tidak selamat. Ini banyak yang kita boleh sebutkan, ya, macam mana kalau kita tengok dalam konteks Perlis, Tambun contohnya, kan, Tenggara, Kota Tinggi. Ini antara kursi-kursi yang selepas dikatakan selamat calon itu sudah menjadi. Tapi seperti mana yang kita katakanlah,
angkuba bahawa pengundi muda ni akan melakukan hayunan itu sangat tinggi. Jadi saya rasa kawasan-kawasan ini masih lagi berpotensi untuk dikekalkan ataupun beralih kepada parti, ataupun lebih hebat lagi mungkin ada kejutan yang dilakukan oleh pengundi Parti di politik kawasan-kawasan. mungkin melihat kepada apa yang berlaku dalam tempoh 6 bulan kebelakangan ini dengan pilihan raya negeri Siri, pilihan negeri di Melaka, di Johor, di Sarawak. Adakah itu menepati sasaran strategi parti-parti politik tertentu ataupun PRU adalah game ataupun permainan dan juga percaturan yang cukup sama sekali berbeza? Ya, saya rasa dalam diskusi kita sebelum ini pun kita sudah membincangkan ini, ya Zul, bagaimana setting dan senario PRU dan PRK ataupun PRN itu sangat berbeza kerana naratifnya juga berbeza. Kalau di dalam konteks PRU 15 ini kita dihidangkan dengan satu naratif untuk mengangkat kerajaan stabil dan juga kerajaan yang kuat, ya, berdasarkan keperluan untuk memiliki majoriti yang kukuh. Ya, kita tak bolehlah bercakap dalam konteks majoriti yang besar, tapi kita kata perlu ada satu majoriti yang kukuh di mana kekuatan majoriti ini boleh membentuk satu kerajaan yang stabil untuk tempoh 5 tahun. Jadi naratif ini saya rasa diterima baik oleh pengundi pada ketika ini, memandangkan telah melihat bagaimana keadaan semasa yang menunjukkan ketidakstabilan politik, ya, kucar-kacir dan juga bagaimana himpitan-himpitan politik itu membawa kesan, terutamanya ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, ya, dengan desakan ekonomi, permasalahan serantau. Jadi perkara-perkara ini barangkali ditanam di minda rakyat bahawa PRU 15 adalah cara terbaik untuk menukar keadaan ini. Jadi saya rasa setting itu berbeza, dan lebih hebat lagi dalam dapatan saya, ini satu PRU yang kita nampak senyap. Okey. Tetapi dia seperti api dalam sekam. Di bawah itu dia berbara. Kita tengok bagaimana jalan raya hari ini sesak. Ya, tidak pernah berlaku di sepanjang 2 pilihan raya negeri di Johor dan juga di Melaka. Bagaimana kita tengok gerakan-gerakan massa yang digerak oleh kumpulan-kumpulan pendesak itu, ya, yang bersifat makro dan bersifat mikro itu bergerak di bawah untuk kita tengok bagaimana kesesakan di seberang tambak itu memberikan refleksi bagaimana mereka begitu bersemangat untuk melakukan tanggungjawab mereka besok. Saudara Mujibu, saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Ramai yang bertanyakan, siapa yang mendahului sekarang? Tapi manalah kita boleh bagi tahu sebab kita tak keluar mengundi lagi esok. Segala-galanya boleh berubah di saat-saat akhir ini. Tapi Saudara Mujibu dapat memberikan sentimen yang lebih tepat meningkatkan semasa dan juga mereka yang pulang mengundi ini. Mengapa anda yang mungkin ada 50-50 rasa nak balik, tak balik, partisipasi, tak partisipasi, perlu pulang mengundi dan sejarah akan dapat dilakukan sekali lagi ataupun sejarah mungkin akan dicipta dengan sendirinya? Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Bertemu lagi kita dalam agenda Awani. Malaysia memilih di jam-jam terakhir kempen pilihan raya PRU ke-15 dan juga jam-jam terakhir untuk anda membuat keputusan sekiranya anda pengundi luar kawasan. Inilah masanya untuk anda pulang ke kawasan anda mengundi, pulang ke kampung, kerana anda yang menentukan masa depan negara ini ketika ahli politik cuba untuk merebut sokongan, merebut undi kita. Jadi Saudara Mujibu masih lagi bersama dengan saya. Saudara Mujibu, mungkin ramai yang tanya, siapa yang lead parti ini semua? Tapi macam saya katakan sebelum kita berhenti rehat tadi, kita penentunya. Kerana kita yang bakal keluar dan juga menentukan di atas kertas undi itu. Sentimen pulang mengundi. Mujibu mengatakan tadi bahawa ini bagaikan ada movement senyap di dalam masyarakat yang tertanam dalam pemikiran mereka dan tidak ditunjukkan secara jelas seperti 2018. Namun begitu, bagaimanakah ketepatan untuk membaca sentimen mereka ini? Bagaimana ahli politik atau parti politik bijak menangkap apa yang sedang berlaku ini? Saya rasa mana-mana parti politik sedar bahawa naratif pada PRU ke-15 ini, yang mengatakan untuk memastikan mandat itu dikembalikan bagi membolehkan rakyat memilih kerajaan yang kuat dan stabil, itu menjadi satu embedded motivation kepada pengundi berdasarkan kepada kesukaran, kepayahan yang mereka lalui semasa tempoh sukar, ya, dan of course lah
bila high expectation, high frustration, fenomena itu berlaku selepas 2018. Pertukaran rejim, tidak nampak perubahan, kemudian tekanan dan desakan ekonomi yang menggunung selepas COVID-19, ketika COVID-19 itu saya rasa menjadikan semacam inner motivation ya kepada pengundi. Dan bila kita membesarkan ruang pengundian ini, maka game itu telah berubah dan parti-parti politik nampaknya terpaksa bersaing dan masuk ke dalam satu arena yang kita sifatkan pertentangan di antara parti-parti merebut pengundi liar, wild voters. Kenapa kita panggil wild voters? Kerana mereka ini tidak segan untuk memberitahu apa yang mereka tahu, tidak segan untuk menyatakan bahawa mereka menyokong parti A ataupun parti Z, tapi masih lagi undecided. Salah satu yang undecided itu kerana mereka merasakan mengundi ini satu bebanan sebenarnya bagi mereka. Ya, semua kos. Semua kos. Tetapi bila kita melihat kepada apa yang berlaku 1-2 hari ini ya, kita nampaknya mereka seolah-olah melihat itu bukan sebagai satu masalah. Ya, dan bebanan ini sebenarnya menjadi satu tanggungjawab pada mereka yang pada satu ketika itu merasakan bahawa ia tidak lagi menjadi satu perkiraan, kerana pertimbangan yang lebih serius yang perlu dilakukan di kotak undi itu adalah memastikan kerajaan kuat dan stabil itu benar-benar boleh Tetapi sekarang ini dapatan-dapatan itu menunjukkan tidak ada mana-mana parti yang boleh mendapatkan 112 angka ajaib itu pada hari itu. Apakah ini benar diterjemahkan besok di kotak undi ataupun barangkali kita masih lagi mengharapkan hayunan pengundi-pengundi yang taktikal ini, wild voters itu tadi barangkali boleh mengubah senario ini besok. Mungkin kita ada. Ini barangkali hanya boleh ditentukan dan dijawab besok oleh pengundi itu sendiri. Saudara Mujibu mengatakan bahawa pada saat-saat ini manifesto mungkin sukar untuk dihadam. Tapi dalam masa sama kalau dilihat kepada tawaran yang diberikan oleh 3 gabungan terbesar parti politik, contohnya Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, semuanya melihat kepada isu-isu ekonomi, peluang pekerjaan dan juga isu pendidikan secara serius. Dan tawaran itu berbeza antara satu sama lain. Bagaimana kita melihat tawaran yang diberikan itu agak realistik ataupun ini masih lagi menjadi bulan dan bintang, dan adakah sesuatu dipelajari sejak 2018? Saya rasa dalam hal manifesto ini kita lebih banyak melihat kepada bagaimana manifesto itu hanya indah di atas kertas tetapi sukar untuk dilaksanakan selepas mana-mana parti menang. Memandangkan ada beberapa perkara yang kita lihat menjadi permasalahan terbesar pada manifesto ini. Satu, tidak ada locus standi yang memastikan bagaimana parti-parti politik yang menawarkan manifesto itu boleh benar-benar menjadikan dia sebagai satu yang dituntut secara legal. Itu kita sudah ada presiden case terhadap itu. Ketika kita lihat kerajaan Selangor dulu pernah disaman oleh sekelompok ibu tunggal yang mengatakan mereka tidak menunaikan janji dan ditolak mentah-mentah oleh mahkamah. Kedua, kalau kita turun di lapangan, pengundi setempat lebih percaya janji YB itu sendiri ataupun bakal YB itu sendiri. Yang berlaku ketika kempen. Ya, ketika mana mereka mengatakan bahawa manifesto itu lebih senang dituntut pada YB itu kerana ini lebih bersifat binding walaupun dia masih lagi tidak legal. Kerana tuntutan manifesto kadang-kadang dibuat secara umum tidak kena dan menepati cita rasa pengundi setempat. Ya, kita mengatakan kalau pengangkutan awam lah paling senang. Ini tidak berlaku di Parlimen Kalabakan. Kalabakan mendambakan pembangunan air, perkara-perkara yang melibatkan infrastruktur. Ya, kalau di kawasan bandar mungkin tidak, di Kuala Lumpur mungkin kita bercakap tentang itu, tapi di Pulau Pinang, di Johor Bahru lain pula cakapnya. Jadi dalam hal ini memang kita nampak ini permasalahan yang dilakukan oleh manifesto. Berbanding dengan apa yang kita katakan manifesto ini sepatutnya mungkin pada masa depan boleh menjadi satu pengukur ya, dan juga report card kepada parti-parti politik itu sejauh mana mereka telah mencapai, apa yang sedang dilakukan dan apa yang belum dicapai bagi membolehkan pengundi pada ketika itu nanti mungkin pada PRU ke-16 untuk menjadikan ini sebagai pertimbangan sama ada mahu meneruskan pilihan mereka dengan mengundi parti tertentu ataupun tidak. Saudara Mujibu, kita mungkin lebih tertumpu kepada apa yang berlaku di peringkat Semenanjung 165 lebih kerusi di sini. Tetapi dalam masa yang sama, apa yang berlaku di Sabah dan juga Sarawak? Sabah terutamanya. Mujibu balik kampung hari itu. GRSBN itu agak satu yang eksperimen yang menarik. Tetapi itu akan penentunya kepada ayunan dan juga kayuhan ke Putrajaya. Bagaimana Mujibu di saat akhir ni? Ya, jelas bila kita turun ke dua kawasan ini ya pada hujung minggu ya,
didapati di Sabah itu lebih kompleks isunya ya, berbanding dengan di Sarawak ini. Memandangkan di Sarawak ini kita melihat isu-isu itu tidak begitu melatari sangat dan mereka itu lebih kemas dan tersusun, terutamanya parti GPS ini. Walau bagaimanapun kita masih lagi melihat cabaran daripada parti-parti lokal dan juga tokoh-tokoh tertentu di kawasan di Sarawak ini masih boleh memberikan cabaran, tetapi overall yang kita lihat itu lebih di Sarawak. Tapi kalau kita melihat dua-dua ini, jelas mereka itu seolah-olah menjadikan PRU ke-15 ini semacam satu referendum kepada kerajaan pusat. Apa yang saya perhatikan, walaupun ini sepatutnya menjadi satu pilihan raya yang mengangkat parti politik untuk membentuk kerajaan di pusat, tapi telah di-repackage untuk dijadikan sebagai satu platform menuntut hak-hak Sabah dan hak-hak Sarawak itu secara besar-besaran. Yang pada saya ini barangkali boleh dibincangkan dalam topik lain dalam konteks negeri bersekutuan pada satu masa. Tapi daripada perspektif Sabah, apa yang saya perhatikan itu adalah bagaimana dinamika politik yang saya perhatikan itu yang masih lagi kuat mendukung aspek oligarki. Ya, di mana tokoh-tokoh tertentu itu jelas mempunyai peluang untuk mempengaruhi keputusan. Dan saya perhatikan pakatan-pakatan di Sabah ini lebih bersifat loose berbanding dengan di Sarawak. Dan sudah tentulah dalam hal ini bagaimana kita melihat isu-isu Sabahan for Sabah itu di-repackage dalam bentuk warisan, tapi coba di-counter naratif oleh lawan terutamanya JRS dengan membawa satu naratif yang sama, iaitu perlu bersama dengan kerajaan sekutuan kerana rundingan itu lebih mesra, rundingan itu lebih dekat dan mungkin rundingan itu lebih kurang birokratik berbanding bersendirian. Tetapi saya rasa kedua-dua negeri ini menunjukkan satu statement yang jelas bahawa mereka itu seolah-olah menjadikan pilihan raya ini adalah satu referendum kepada persekutuan, di mana dengan keadaan semasa keterpecahan politik di Semenanjung itu menjadikan kerusi di Sabah 25 dan juga 31 di Sarawak itu sangat-sangat berharga untuk mana-mana juga pihak yang memperolehi kerusi terbanyak itu kalau mereka berhasrat untuk membentuk kerajaan. Dan itu menuntut cara rundingan yang sama sekali berbeza. Mujibur mungkin dapat dilihat, kalau berdasarkan dapatan daripada Ilham Center, yang terkini ini tidak ada yang dapat melepasi 112 itu. Ya. Lantas, siapa jadi Perdana Menteri, parti mana yang terbesar, itu masih lagi menjadi pertikaian dan juga menjadi tanda tanya sehingga kita menunaikan undi esok. Seni untuk berunding, apa perkara yang kita perlu lihat, dan juga saya kira ahli politik dan juga ketua-ketua politik sudah fikirkan sekarang. Saya rasa mau tidak mau, suka tidak suka, mereka perlu berunding besok, Zul. Kerana hakikatnya, faktanya, kita masih lagi tidak nampak bagaimana angka 112 itu diperolehi secara solo. Itu memang saya rasa dipersetujui oleh hampir keseluruhan dapatan kajian yang dilakukan oleh badan-badan pemikir, institusi pengajian tinggi, parti-parti politik yang berada di lapangan sepanjang 2 minggu ini. Tetapi permasalahan tentang perundingan ini adalah parti-parti politik juga telah mengenakan caveat masing-masing. Yang pada saya caveat ini barangkali akan menggusarkan perundingan berdasarkan kepada sentimen yang apa yang kita lihat DAP sebagai penghalang untuk sebarang rundingan terhadap Sarawak dan juga kepada Barisan Nasional itu sendiri. Ya, begitu juga dengan Bersatu dan juga Barisan Nasional. Tapi, Saudara Mujibur, kalau saya ada 1 minit saja lebih kurang, nada ketua-ketua parti mungkin sedikit berbeza 24 jam yang lepas membuka kepada rundingan, terbuka dengan sebarang kritikan dan juga membuka lembaran baru. Bagaimana kita membaca maksudnya itu? Saya rasa ini adalah satu tacit approval bahawa mereka sudah sedar bahawa tidak akan ada mana-mana parti politik untuk mendapatkan 112 itu pada esok hari, maka perundingan harus diturunkan. Mungkin saya boleh menjawab soalan Zul dalam tempoh ini. Siapa yang boleh merundingkan ini adalah tokoh mana yang mempunyai kelebihan, terutamanya jumlah kerusi yang diperlukan, ya, untuk menolak angka bagi memastikan angka yang diperlukan itu seminimal yang mungkin bagi mencapai 112, dan yang paling penting dalam perundingan ini adalah tokoh mana yang mampu menenangkan semua ketua-ketua parti, kerana dalam hal ini elit-elit politik itu harus boleh dipegang dan dijinakkan, dan bargaining itu mesti bersifat win-win situation. Saya pinjam setengah minit saja lagi, tapi akhirnya kuasa terletak di tangan rakyat dan kita yang menentukannya.
cukup orang politik. Bagaimana Mujibur boleh mengatakan bahawa kepada penonton-penonton kami, kita yang paling berkuasa untuk menentukan masa depan kita, untuk memilih apa yang kita nak. Ya, saya rasa saya setuju dengan Zul. Kita sedang memilih bos kita. Kita sedang memilih pekerja kita. Kita adalah bos. Jadi sudah tentulah bila kita mau memilih pekerja, kita mau pekerja yang terbaik, kerana setiap gaji yang kita bayar menerusi wang cukai kita itu harus menerima pulangan yang semaksimum mungkin daripada pembelajar itu. Dan gunakan tanggungjawab dan juga hak yang kita ada ini untuk pulang mengundi. Terima kasih saudara Mujibur. Kita akan bersiaran lagi dan kami akan bawakan dari detik ke detik untuk mengikuti peristiwa yang bersejarah ini sehingga anda menunaikan tanggungjawab anda. Kurang 12 jam daripada sekarang. Sekian saja agenda Awani malam ini, Malaysia Memilih. Kita jumpa lagi. Jangan lupa keluar mengundi esok.